agak kurang bersedia, masa tu kita menggunakan macam-macam teknik untuk mendapatkan ni dan terputus-putus dan sebagainya. Itulah cabaran yang kita nampak. Walaupun pada sebenarnya dulu masa saya kerja pada lain pernah mengadakan video konferensi sekejap je. Sebab matlamat dia tidak tercapai dan sebagainya. Tapi macam mana pun ikut trend ni kita terpaksa kreatif dan mengikut trend teknologi dan digitalisasi zaman sekarang. Itu satu faktor, tuan-tuan. Di samping itu kami yang kita bikin perlu lebih latihan, kemahiran dan juga dalam melaksanakan program ni mengikut norma baru kan. Dia bukan saja kalau dulu kita ada video kongsi kita bebas, kita boleh duduk dekat sama, tapi sekarang kita ada norma-norma baru. Kita kena meningkat norma-norma standard yang baru dalam proses pemantapan teknologi digital tu. Ini kita akan berikan latihan, kemahiran cara teknologi sebetulnya. Di samping mengikut norma tu. Jadi ada dua ni tuan-tuan, latihan ada, kemahiran ada dan ikut norma. Itu antara tindakan dan seterusnya. Dalam konteks ni kita juga terpaksa meningkatkan khidmat kesedaran awam dan hebat media baru berkenaan maklumat fakta mendadak dan riset anti dadah. Di sini kita meningkatkan kempen cara kempen kita dengan cara yang menarik dan cara hebat media baru yang lebih berkesan. Fakta-fakta mengenai dadah dan mesej mencapai dadah. Kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook dah banyak dah mesej kita buat untuk menarik dan lebih kreatif dan untuk menarik dan mendapatkan lebih pendek dan sebab kalau benda tu terlampau panjang pun dia agak memboringkan. Jadi mesej tu dan kempen kesedaran tu kena buat cara yang terbaik. Yang seterusnya pihak pejabat pun EDK pun sasa komited dalam melaksanakan program baru ni dia wujudkan EDK TV yang menjimatkan fakta-fakta mengenai dadah, maklumat EDK dan mesti kesedaran. Kalau tentu EDK itu dia mengenai fakta-fakta mengenai dadah, perkhidmatan dan juga mesti kesedaran. Itu kan. Seterusnya itu juga melaksanakan strategi dadah terkawal yang mana tahun 2021 memfokuskan pelaksanaan. Pertama, kita nak mengukuhkan kolaboratif ke arah memobilisasikan sosial dalam melaksanakan program perintah yang menerusi program latihan NGO tuan-tuan. NGO ni lah yang terlibat. Dan juga kita community empowerment, menarik community empowerment untuk lebih ke arah itu. Yang kedua, selaras dengan strategi anti dadah 2025 ni ialah memperkasakan perkhidmatan pencegahan dadah bagi setiap kumpulan sasar. Memperkasakan pencegahan bagi setiap kumpulan sasar menerusi pelibatan NGO dan juga pemimpin-pemimpin komuniti yang dilatih. Jadi penyertaan NGO ni semua NGO yang terlibat. Dan semua pemimpin komuniti, contoh pemimpin komuniti itu macam pengurusi belia, ketua kampung, penghulu, ketua taman dan sebagainya, JKK dan sebagainya. Benda-benda ni kena kita pupuk dan kita kena sasarkan mereka kepada perkhidmatan pencegahan dadah tu. Okay? Dan sebenarnya kita juga mengukuhkan tablik urus perkhidmatan pencegahan dadah sendiri. Kita mengukuhkan lagi tablik urus perkhidmatan pencegahan. Kita tablik uruskan cara yang lebih berkesan. Cara apa? Jadi kita kena fikirkan bersama-sama dengan pejabat di EDK sendiri memikirkan macam mana untuk mentablik urus pencegahan dadah ini lebih berkesan. Dan juga memperkasakan program rawatan pelan di institusi pemulihan dalam komuniti, vokasional serta sukarela. Jadi dalam memperkasa itu memberikan perkasaan di program rawatan di institusi pemulihan dalam komuniti di pusat-pusat kita dan juga di dalam komuniti kita. Terusnya kita mengadakan vokasional di samping itu. Itu pada permulaan terlibat dalam menguruskan alat-alat PPI untuk apa ni kan, untuk permulaan. Dan kita kena serta mengadakan sukarela, perkhidmatan sukarela boleh masuk dalam keadaan yang sukarela. Seterusnya pengukuhan kolaborasi bersepadu dengan jabatan-jabatan institusi kerajaan dalam menguatkuasakan perundingan berkaitan penyelamatkan dadah dan dadah. Jadi kita adakan kolaborasi sepadu dengan jabatan semua agensi kuatkuasa perundingan berkaitan penyelamatkan. Kita bersama kukuhkan kita punya perundingan dalam perundangan dalam kaitan dengan penyalahgunaan dan penyerahan dadah.
Sebenarnya memperkasa tindakan aduan berkaitan penyalahgunaan darah. Jadi kita adakan, mungkin biasa tuan-tuan dan puan, kita masih lagi mengadakan perkhidmatan tindak aduan. Jadi di situ terkasakan, kita aduan terima, kita ambil tindakan. Kita aduan dicatat dan diterima dan diambil tindakan seterusnya. Di mana kita, tuan-tuan kalau kita mengadakan aduan di mana-mana di daerah dan juga di Perawat pun ada sekali dan juga di daerah pun ada. Kita dapat. Seterusnya, kita memperkasakan pengumpulan maklumat risikan penyalahgunaan dan juga pengedaran darah. Kita perkasakan di mana masa ni ada penyalahgunaan darah dan pengedaran darah masa ni. Zaman COVID ini macam mana pengedaran darah tu berjalan? Tapi saya tengok, kalau kita tengok dalam TV masih ada lagi ada mabau ni, suami isteri pun terlibat itu dalam puan. Jadi bermacam cara untuk nak mengedarkan darah dan juga untuk menyalahgunakan darah dalam konteks yang cara mereka yang mereka akan mencari jalan yang terbaik. Okey, seterusnya peningkatan daripada pengesanan dan penanganan orang-orang yang disakiti. Jadi kita buat peningkatan dari pengesanan ke penanganan kepada orang-orang yang disakiti, kita kesan dia, kita tahan dia dan kita carikan tahan orang-orang yang disakiti supaya kita dapat masa ni agaknya bila pergerakan mereka terbatas, mereka mungkin lebih mudah dikesan. Sebab kita sendiri pun faham, kerana saya sendiri tengok di kawasan taman saya, bila masa COVID ni lah, saya tengok ada nampaknya mereka susah nak bertindak dan kita senang kena pasti sebab mereka. Sebab mereka bila dalam yang PKP ni pergerakan terbatas. Jadi bila tak ada tindak, pagi kita tengok dia asyik pusing satu taman tu atau dia pusing kawasan kampung tu, kita dapat kena pasti mereka. Jadi ini antara yang kita dapat kesan dan kita dapat maklumatkan kepada edik-edik orang yang berkaitan. Jadi tuan-tuan puan, jadi tuan-tuan, jadi kita kena pastikan bahawa walau macam mana runcing pun kadang-kadang sekarang ni kita menghadapi situasi pandemik COVID-19 ni, macam mana pun kita tetap mengadakan perkhidmatan. Jadi kita tetap mengadakan perkhidmatan, memastikan bahawa penyalahgunaan darah tak ada, orang yang tidak tak ada, dan juga kawalan-kawalan dari segi semua sudut supaya mereka ni lebih senang dikesan. Dan juga masa inilah penglibatan orang-orang perkhidmatan NGO dan juga dan sebagainya, komuniti untuk kita terus kuatkan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya dalam konteks perkhidmatan ni kita tetap berjalan sebab ia melibatkan semua orang daripada semua generasi. Jadi kita mesti meningkatkan dari segi perkhidmatan ini supaya memastikan ADK ini terus bergerak walaupun dalam keadaan ini, walaupun dalam keadaan yang di pusat kita masih beroperasi biasa, mesti lagi kita buat rawatan. Jadi daerah pun masih lagi menggunakan beberapa servis, masih memantau lagi OKP dan masih buat program-program lagi yang akan disewakan lagi lebih dalam lagi untuk pusing kedua. Baik. Jadi, itu je lah daripada saya soalan pertama, Tuan Moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Suhaimi di atas penjelasan beliau mengenai situasi perkhidmatan ADK dalam tempoh pandemik ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jelas yang mana ADK tetap meneruskan perkhidmatan seperti biasa, terutamanya dalam urusan penguatkuasaan. Kalau dari segi rawatan pemulihan tetap diteruskan di dalam Puspen, manakala untuk aktiviti penguatkuasaan kita masih meneruskan lagi kerana aduan ini sentiasa wujud. Untuk makluman dan tuan-tuan, di daerah Batu Pahat, pagi tadi, ini berita panas, pagi tadi saya dapat berita kita telah membuat tangkapan suami isteri di rumah yang mana mereka itu pengedar dan juga penagih dadah. So di sini pun kalau lihat masalah dadah ini tidak akan selesai. Betul juga macam Tuan Suhaimi sebut tadi, masalah dadah ini akan berterusan, tidak akan selesai selagi mana ada supply and demand, masih ada lagi permintaan dan masih ada lagi penawaran. Baiklah, untuk soalan yang seterusnya saya beralih kepada ahli panel kita yang kedua, Encik Ahmad Fuad.
Okey, melihat kepada realiti masalah penyalahgunaan dadah di Malaysia ketika ini, bolehkah Tuan kongsikan pengalaman Tuan bersama AADK sebagai bekas pembimbing rakan sebaya dan juga ahli skuad anti dadah dalam usaha menangani masalah penyalahgunaan dadah, substan dan pelancongan sosial, terutamanya dalam kalangan belia, dan bagaimana Tuan membantu mengekalkan kepulihan klien terutamanya dalam situasi pandemik ini. Silakan Tuan. Okay, terima kasih kepada tuan moderator. Jadi dulu saya mengenalkan diri saya Muhammad bin Rosli. Asal daripada Daerah Kota Tinggi Johor. Umur saya dah 33 tahun. Sebelum ni saya terjebak dengan dadah. Saya sendiri penagih dadah. Saya menagih dadah seumur daripada umur saya 10 tahun. Daripada umur saya 10 tahun. Saya terlibat dengan dadah sampai satu tahap sampai 2012. Sampai 2012 saya menagih. Waktu tu saya tak fikir apa kesan dia. Waktu tu saya tak fikir macam mana dengan masa depan saya. Saya hanya teruskan hidup saya dengan dadah. Hidup saya satu je, dadah. Lain tak ada. Daripada keluarga, daripada adik-beradik, daripada mak bapak, saya tak pernah hirau, saya tak pernah fikir. Saya teruskan kegiatan saya sebagai penagih dadah sehingga 2012. 2012 saya kena tangkap dan saya dijatuh hukuman selama 2 tahun. Dalam penjara tu, saya dapat satu hidayah daripada Allah SWT yang mana saya termimpi. Saya mimpi mak ayah saya berpakaian baju putih, duduk di ujung sudut, menangis. Dan di ketika itu jugalah saya bernekat untuk saya berhenti. Saya berhenti daripada menagih dadah. Balik daripada tahanan penjara, saya terus ikut program di AADK Daerah Kota Tinggi, menerima rawatan di situ selama 6 bulan. Dalam masa 6 bulan saya menerima rawatan. 3 bulan yang pertama, saya ditawarkan. Saya ditawarkan bekerja bersama AADK Daerah Kota Tinggi sebagai pembimbing rakan sebaya. Waktu tu saya rasa macam ada satu keajaiban daripada Allah SWT memberi pada saya. Dan ketika itu saya bersama AADK Daerah Kota Tinggi membantu klien-klien OKP yang terjebak dengan dadah daripada pengkesian pengalaman saya. Saya membuat kelas 12 langkah, saya membuat kelas RP tentang untuk kepulihan. Bagaimana saya membantu OKP Cik Fuad, rasanya ada masalah line kot, dengan sangkut-sangkut. Okey, boleh teruskan? dalam masa yang sama, saya diberi peluang dan saya diberikan kepercayaan daripada pengurusi Majlis Belia Malaysia untuk saya pusing satu Malaysia, untuk saya berkongsi pengalaman saya di sekolah-sekolah, di felda-felda untuk adik-adik belia. Kesan penggunaan dadah. Dan dalam masa yang sama, saya juga dilantik sebagai ahli skuad anti dadah, sukarelawan. Daripada ahli skuad juga saya membantu masyarakat kat luar sana dan belia-belia di sana, di luar sana untuk mencegah daripada belia-belia terlibat dengan dadah, daripada belia-belia terjerumus kancah penagihan. Saya selalu pesan kepada belia-belia, bila kita dah kenal dadah,
kita akan selama-lamanya. Sekali kita terjebak dengan dadah, segalanya akan musnah. Kebiasaannya, saya akan ikut program-program yang dibuat oleh Majlis Belia Pelda dan ADK sendiri untuk saya berkongsi pengalaman. Untuk saya bercerita kepada belia-belia di luar sana macam mana dan apa kesannya bila seseorang itu terlibat dengan dadah. Daripada itu juga banyak yang saya dapat membantu para belia di luar sana untuk mengelakkan diri diorang daripada terjebak dengan dadah. Untuk makluman semua, di waktu COVID melanda negara kita ni, kita teruskan usaha pencegahan dadah ni melalui Google Meet yang kita buat dengan sama OKP, sama belia-belia untuk terus kita sampaikan mesej bahayanya dadah dan untuk kita mencegah daripada belia terjebak dengan dadah. Okay, Tuan Moderator. Okey, terima kasih kepada Encik Fuad di atas perkongsian maklumat mengenai sesi-sesi pemulihan yang dijalankan oleh pihak ADK. Bahkan beliau juga sukarelawan anti dadah membantu belia-belia di luar sana untuk menerangkan tentang kesan-kesan pengambilan dadah terhadap diri dan kesihatan. Dan saya percaya kalau kita melihat tentang isu pemulihan ini, jangan disebut bila sebut tentang program-program pemulihan yang dijalankan oleh pihak ADK, kenapa masih wujud lagi penagih-penagih berulang? Ini bukan disebabkan penagih-penagih berulang tu ataupun disebabkan oleh kekurangan ataupun kelemahan program-program yang dijalankan oleh pihak ADK. Kita kena ingat dalam tempoh rawatan pemulihan dadah, dalam tempoh 2 hingga 3 tahun itu mereka tidak mengambil, statistik kita menunjukkan mereka ini tidak mengambil dadah dalam tempoh tersebut, kerana dalam tempoh kawalan tersebut kita ada buat urine test kepada mereka ini semua dan kita menjalankan sesi-sesi, termasuklah sesi kaunseling, kita jalankan NA, program-program KSB, membantu mereka untuk meningkatkan motivasi diri. Tetapi kena ingat, apa yang melalui cerita daripada Encik Fuad tadi, seseorang penagih dadah itu untuk pulih, dia mesti ada turning point. Mesti ada satu titik pusing dia untuk dia menjadi manusia yang baik. Sebab itu kalau di Batu Pahat, saya ada 2 kes yang mana dua-dua ni adalah bekas penagih yang telah berjaya. Daripada dua-dua kes ini, punca mereka itu, turning point mereka itu pulih daripada penagihan adalah ibu mereka. Ibu mereka, kerana ibu ni, saya bagi tahu kepada mereka, ibu ni dia punya doa ni mustajab. Tak kira lah penagih dadah ke, kita sebagai anak ni, kita kena minta restu daripada kedua orang tua. Jadi daripada sahabat kita Encik Fuad tadi, Allah memberikan hidayah, menunjukkan wajah ibu dan ayahnya dalam keadaan bersedih, dalam mimpi tersebut dalam keadaan sedih, supaya menjadi titik point dia ataupun menjadi titik mula dia untuk dia kembali bagi manusia yang berguna kepada orang lain. Apabila kita ada turning point ni, insya-Allah dia akan terus kekal pulih. Kami di pihak ADK hanya membantu membuka jalan dan ruang kepada mereka itu untuk meneruskan kepulihan. Tetapi untuk pulih itu bergantung kepada diri masing-masing. Terima kasih kepada Encik Fuad di atas perkongsian pengalaman tadi. Dan saya harap ianya menjadi satu panduan dan juga iktibar kepada para peserta kita pada hari ini. Baik, kita terus beralih kepada ahli panel kita yang ketiga. Baiklah, Cik Mes, kita sedia maklum bahawa komuniti memainkan peranan penting dalam mencegah masalah penyalahgunaan dadah, substan dan pelancongan sosial. Bolehkah Tuan kongsikan pengalaman dan peranan Tuan sebagai NGO yang selama ini banyak membantu dalam menangani masalah penyalahgunaan dadah, substan dan juga pelancongan sosial dalam kalangan belia? Silakan Cik Mes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Tuan Moderator Encik Muhammad Izwan bin Abdul Rahman, Ketua ADK Daerah Batu Pahat. Lama tak jumpa Last rasa jumpa pada bulan 3 pembentangan untuk dibentangkan kepada pegawai daerah. Betul Betul. Okay, yang dihormati Tuan Suhaimi Kamudin, Pengarah Inisiatif Dadah Kebangsaan GSQ selaku panel utama, yang berusaha Encik Ahmad Fuad Rosli, sukarelawan Sukan Anti Dadah Kebangsaan Daerah Kota Tinggi, serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam makmur Johor. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama dalam satu forum program Tomorrow Leaders anjuran ADK Negeri Johor yang bertajuk mencegah atau merawat mana lebih baik. Pertama, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak ADK Johor yang sudi menyebut saya sebagai salah satu panel. Ini pertama kali lah. Okay. Kedua, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada ADK Johor di atas kejayaan program inisiatif bersepadu kawasan berisiko tinggi di kawasan rintis di dua tempat, di Parit Sulong dan di Johor Bahru, yang sebelum ini terpilih di dalam 12 kawasan hotspot di Malaysia. Sebelum ini adalah kawasan merah dan bertukar sekarang ini menjadi kawasan hijau. Tahniah dan syabas sekali lagi. Okay, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Mesa Fiza bin Misri, boleh panggil MES, MES, anak jati Parit Sulong, Batu Pahat, sama dengan Tuan Pengarah lah, Pengarah Johor. Jawatan adalah yang di-Ketua Majlis Belia Daerah Batu Pahat merangkap Naib Presiden 2 Majlis Belia Negeri Johor. Oh maaf, tadi saya lah yang di-Ketua Majlis Belia Daerah Batu Pahat. Okay, tuan-tuan, puan-puan sekalian, tanggal 25 Julai ini genaplah setahun saya menajui kepimpinan Majlis Belia Daerah Batu Pahat. Dalam masa setahun, kami telah mengadakan hampir 30 program bersama dengan NGO-NGO di kawasan di bawah gabungan Majlis Belia Daerah Batu Pahat bersama pihak swasta dan agensi-agensi kerajaan. Salah satu agensi kerajaan adalah ADK sendiri. Di situ kami dapat mencari pengalaman untuk dimanfaatkan dan dikongsi bersama. Jadi tuan-tuan dan puan, saya ingin bercerita tentang pengalaman dan peranan sebuah NGO, Badan Bukan Kerajaan, untuk dikongsi bersama. Kami Majlis Belia Daerah Batu Pahat sebelum ini ada merancang dan melaksanakan program-program di kawasan hotspot, itu di kawasan Parit Sulong. Program yang kami buat salah satunya adalah program Yok Konvoy. Itu Yok ni perkataan dari bahasa Jawa, iaitu jom. Kita mengajak jom. Jadi ya di kawasan Parit Sulong tu ramai orang Jawa. So dari situ kita try beranikan Yok. Okay? Sebab kami telah buat survey dan kami dapati di kawasan di situ belia-belia banyak dia berminat di dalam pemotoran. So satu hari kami telah membuat tinjauan ke sebuah farm minyak di Taman Industri Sulong di Caltech lah. Sekarang dah bertukar menjadi DSP. Di situ adalah inisiatif daripada Pegawai Belia dan Sukan Daerah Batu Pahat berkolaborasi bersama Majlis Belia Daerah Batu Pahat dan time tu pemangku ADK sebelum Cik Izwan, Cik Ali telah bersama-sama dengan saya dan tim untuk pergi survey. Time tu hari Khamis malam Jumaat dalam pukul 11 hingga 12 malam. Kita terdapat hampir lebih 100 lebih orang mak-mak rempit yang berusia dalam lingkungan 15 hingga 25 tahun telah berkumpul dan melepak di kawasan tersebut. Tapi bukan setakat melepak je. Mereka membuat bising dengan rem-rem motor. Mereka berlumba. Mungkin nak tunjuk kejaguhan lah. Ialah darah muda. Okay.
Tapi kami terus menghampiri mereka dan menyantuni serta mengambil detail orang untuk kami mengajak orang dalam program yang kami telah rancang. Walaupun pada masa itu ramai yang mengelak untuk didekati, tapi kami tetap menghampiri mereka. Itulah cabaran kami sebagai sebuah NGO yang turun ke lapangan. Selepas itu kami kontak semula dengan beberapa orang yang kami dapatkan detail tadi. Pada hari kejadian, alhamdulillah kami dapat hampir 30 orang untuk join program kami. Sebelum konvoi, kami telah buat satu program makan malam santai BBQ bersama tim basking kita orang untuk meraihkan peserta-peserta konvoi. Kalau sebelum ni, bila kita buat program, baru buat makan, betul. Tapi kali ni kita terbalikkan. Kita bagi dia show, kita bagi dia seronok untuk join program kami. Kami buat sembang santai, bercerita berkaitan motor, dengan program-program yang akan datang. Dan last sekali, kita buat kejutan dengan buat cabutan bertuah. Cabutan nama bertuah. Iaitu kami sediakan 3 buah helmet yang berharga dalam 2 ke 300. Diorang memang teruja lah. Esok terus pakai helmet tu. Sebab esoknya kami start dengan program berkonvoi. Yuk konvoi. Program berkumpul di tempat yang sama yang kami jumpa di Pam Minyak di Caltech. Kami bagi diorang minyak petrol percuma. Pada masa itu juga sebenarnya kami telah menjemput seorang ikon sukarelawan artis tahun 90-an, iaitu Abang Noah dari Kenalan Slash. Agak kenal tak? Izzuan kenal tak? Kenalan Slash ni. Kenal. Itu zaman-zaman saya dulu. Okey, berkenal dah tu. Tahun 90-an. Lagu top dia adalah Taman Astafana. Pernah dengar tak? Itu masa tu zaman-zaman Hati Taman tu. Ya, betul. Kalau para audien mungkin ada tak kenal lah. Yang sikit je. Umpama mimpi, ku kecap kenangan, taman permainan, masa kecil dulu. Lah. Betul. Tak hujan kan? Okey, kami berkonvoi bersama-sama dengan diorang semua, dengan geng-geng sukarelawan Amanua. Sampai je di tempat dituju. Selepas kami berserapan, kami terus buat pengisian program. Dan program khidmat masyarakat, iaitu mengecat rumah, mengemas rumah asnaf. Dan itu kita berpecah dua. Kita memberi bakul makanan kepada beberapa rumah yang kami dah pilih sebelum ni. Selepas habis untuk khidmat masyarakat, kami berkumpul semula untuk makan tengah hari dan menjemput Abang Noah tu dengan Slash untuk bagi talk dan share pengalaman sebagai seorang sukarelawan khidmat masyarakat. Dia ni adalah ada tim sukarelawan bermotor, iaitu buat kerja amal, menukar karpet free di surau-surau di dalam Johor. Tapi ada paling jauh yang saya pernah tengok di page dia, dia pernah pergi ke Kelantan untuk tukar kapet surau. Okey, dahsyat. Dan sebab tu dia belanja satu lagu dia Taman Astafana tu. Dah macam konsert lah time tu. Semua nyanyi kan. Kat situ kita dah dapat terapkan mereka untuk minat dalam kesukarelawanan. Okey, tuan-tuan puan-puan, dalam program yang kami buat ni sebenarnya banyak peranan kami dari Majlis Ulil Tempat. Okey. Satu adalah perancangan program. Kedua, strategi untuk tarik belia-belia bermasalah untuk join program. Contoh, menyantuni diorang, kita berkawan dengan diorang, kita ikon artis di lapangan untuk tarik diorang bersama dengan mereka. Yang ketiga, dalam program wajib ada pengisian. Kita tak boleh buat program suska gitu je. Kita ada dia punya misi. Dalam pengisian tu kita terapkan dengan nilai-nilai murni, okey? Dalam diri mereka seperti kesukaraan, keprihatinan, kesedaran dan melihat orang susah dan memberi kesedaran betapa pentingnya diri diorang kepada masyarakat. Dari sinilah kita dapat mengisi masa-masa diorang dari terjebak dari kancah yang tidak bermoral seperti pengambilan dadah
dan masalah sosial. Itu saja yang saya dapat kongsikan untuk anda semua dan pengalaman saya dan peranan Majlis Belia Daerah Batu Pahat. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Encik Mas atas perkongsian mengenai program-program yang dijalankan pihak NGO Majlis Belia Batu Pahat kepada orang awam, termasuk juga lah kepada rakan-rakan aktivis kita yang sentiasa mendampingi para belia kita di luar sana. Bila saya tertarik tadi kita bila dengar lagu-lagu saya ni agak trigger sikit bila dengar lagu lama ni. Lagu-lagu lama tuan-tuan adik-adik semua ni, kalau kita melihat lirik-lirik lagu-lagu lama kita ni, banyak lirik-lirik mereka ni dia sangat kritis. Contohnya macam lagu Jamal Abdillah contohnya. Lagu-lagu Jamal ni ada juga lirik-lirik yang dimasukkan unsur-unsur pilihan kepada klien. Antaranya lagu Mati Hidup Semula. Tak sudi memandang tidak mengapa. Siapa yang pernah dengar lagu ni maknanya dah beruban lampu dia. Ini lagu-lagu lama tau. Lagu-lagu yang meningkatkan lagi motivasi para klien kita. Ini lagu-lagu. Contohnya lagu Ramli Sarip. Dalam album Ramli Sarip tidak kurang 5 buah lagunya banyaknya unsur-unsur untuk memergi dadah. Apa ni? Jarum panah racun, dadah berbahaya. Banyak lagu-lagu yang berunsur kepada isu-isu penyalahgunaan dadah. Kalau kita melihat tahun 83 yang mana mantan PM kita Tun Dr. Mahathir dalam mengisytiharkan perangi dadah habis-habisan pada tahun tersebut. Dan pada tahun tersebutlah banyaknya agensi-agensi kerajaan maupun NGO bersama-sama untuk membasmi isu penyalahgunaan dadah. Wujudnya pemadam pada tahun tersebut. Maka di situlah kita melihat anak-anak muda kita zaman-zaman saya ni lah dibesarkan dengan lagu-lagu lagu-lagu yang berunsurkan tentang penyalahgunaan dadah, bahaya kesan-kesan penagihan dadah. Melalui lagu saja kita dah boleh faham. Tapi berbeza dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ni kalau kita melihat lagu-lagu banyak berunsur cinta monyet. Putus cinta, putus hati dan sebagainya. Sebab tu kita mahukan kalau boleh adik-adik cuba semak balik lagu-lagu dahulu. Jangan ambil lagu-lagu yang menitis air mata. Rock kapak ke, rock sepelit ke. Cari lagu-lagu yang berunsurkan kepada pedoman. Yang berunsurkan nasihat. Banyak lagu-lagu di sana yang kita boleh faham apa peritnya keperitan seseorang individu yang terlibat dengan masalah penyalahgunaan dadah. Baik. Apabila kita menyebut tentang isu penagihan dadah, orang kata tu dalam Islam disebut al-wiqayah khairun min al-ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Dengan untuk pusingan yang kedua ini, saya nak tanyakan soalan kepada ahli panel kita yang pertama iaitu Tuan Suhaimi. Mencegah lebih baik daripada merawat. Ini bertepatan dengan tema AEDK iaitu lebih baik cegah yang dilaungkan oleh AEDK. Bolehkah Tuan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan lebih baik cegah dan apa yang boleh dilakukan oleh komuniti terutamanya belia dalam memastikan slogan lebih baik cegah ini bukannya hanya sekadar slogan semata-mata. Dulu zaman kita tu memang nyanyi-nyanyi tu banyak unsur-unsur. Tapi zaman sekarang dia punya trend dah lain tuan-tuan nampak tapi tak apalah kita berikut zaman. Tuan-tuan nampak soalan kedua perspektif kita satu soalan yang agak menarik. Kita sekarang ni tengah buatkan lagi dengan tema kita bolehkah saya terangkan lebih jaga apa juga tu tema lebih baik cegah. Saya akan terangkan. Tema lebih baik cegah ini adalah memberikan fokus kepada pendidikan pencegahan dadah yang merupakan strategi jangka masa panjang, ia jangka masa yang panjang yang akan dilaksanakan oleh selaku agensi peneraju dalam usaha mementeras penyalahan gunaan dadah.
di negara ini. Tema ini dan dia lebih fokus pada pencegahan dadah, terus juga kemasan ayam. Dan antara program-program pencegahan dirangka bertujuan untuk melindungi masyarakat kita daripada terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Selain menyediakan dan melaksanakan intervensi kepada mana-mana individu yang berisiko tinggi terlibat dalam masalah dadah, serta menangguh dan menghentikan tingkah laku penyalahgunaan dadah menjadi tingkah laku yang pelanggaran terhadap berbagai golongan, sasaran terutama remaja, belia dan pelajar dan susu belia tinggi. Jadi ia ada satu program untuk melindungi kita. Lebih baik kita cegah dulu sebelum dia terlambat. Sebab kalau kita dah terlambat, dah masuk pusat, dah kena perintah dan sebagainya, dia dah terlambat. Kita dalam proses perundangan dah ada. Tapi sekarang kita dah ada proses sukarela tu agak membantu kita. Jadi dalam program, dalam konteks ini, kita untuk masyarakat ni, kita mestilah mengadakan program ini untuk melindungi mereka daripada awal lagi. Daripada awal lagi. Lebih baik cegah ni perlu dilaksanakan untuk tidak kurangkan faktor risiko dan juga faktor pelindung serta aset-aset penting dalam pembangunan sasaran itu. Jadi dia mengurangkan faktor risiko. Kalau yang menghadapi risiko, jadi kurangkan faktor risiko yang akan dihadapi. Dan dia jadi faktor pelindung kepada kita. Tapi kalau kita tak ada pelaksanaan cegah, dia tidak akan menjadi satu faktor pelindung. Dia boleh menjadikan faktor risiko pada kita. Bila dah jadi risiko, ia akan susah untuk kita bendung ataupun untuk kita ni. Okay? Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada tujuan untuk mencegah, ADK juga dia pun berpegang pada prinsip tangkap untuk menolong. Di mana ADK akan memastikan setiap penagih dan penyalahguna dadah yang tidak tampil mendapatkan rawatan secara sukarela, diberikan rawatan sewajarnya. Jadi kalau dia yang tak tampil, yang tampil sukarela, kita bantu. Yang tak tampil, kita ambil, tangkap dan kita tolong. Itu sebabnya kita sekarang ni banyak pusat-pusat sukarela kita ada kan. Contohnya di Sungai Besi, di mana kita ada pusat sukarela untuk mereka mendapatkan perkhidmatan secara sukarela. Ini adalah faktor untuk kita supaya mereka tidak terlibat terus langsung di dalam aktiviti dadah dan sebagainya. Soalnya golongan sasar setiap golongan sasar yang digariskan itu didekati bagi memastikan setiap anggota masyarakat mengambil tanggungjawab dan mendidik mencegah anak bangsa dari terjebak dalam gejala penyerangan dadah. Jadi mereka ni sebagai kita ni agent perumahan. Golongan sekarang itu masing-masing anggota masyarakat mengambil tanggungjawab. Ini kita bila kita dah maklumkan dari pencegahan tu, kita orang masyarakat faham bahawa ini adalah tanggungjawab kita bersama. Contohnya macam kita sekarang lah, dalam COVID ini, masing-masing mengambil tindakan masing-masing masyarakat. Tapi kerajaan terpaksa kuasakan dengan compound bahawa dia bertindak sebab dia terlalu ringan. Sebab tapi kita ni untuk pencegahan dadah ni kita nampak dalam masyarakat kita dah ada, cepat-cepat cegah. Macam kawasan-kawasan di Lampunan, kita nampak dah ada port-port dia, kita terus bertindak supaya yang lain tidak terlibat. Jadi kita nak memastikan hubungan sasaran kita ini, anak kita ni tidak terlibat dan tidak ada penyerangan dadah serta dan perjalanan sosial. Jadi untuk mengekalkan kemudian kepada kalangan yang sudah terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Jadi mereka yang dah kekal polis ni pun akan dicegah juga. Dan mereka juga terlibat langsung dengan dadah balik. Dan di samping itu juga bagi memudahkan pelaksanaan perkhidmatan kami ini, pihak IDK telah menggariskan sebanyak 17 mungkin kawasan berisiko tinggi. KBT termasuk 2 mungkin untuk diberi fokus bagi menghijaukan kawasan terkenal di mungkin Perlitung, Johor Bahru dan mungkin Mersing di daerah Mersing. Jadi ini ada antara yang KBT untuk menggariskan kawasan berisiko. Menapasti kawasan berisiko tinggi dan mengambil kawasan berisiko tinggi itu mungkin itu untuk dihijaukan, dibersihkan daripada ini. Ini antara satu inisiatif untuk kita bergerak ke arah pencegahan, bahawa untuk mencegah lebih dulu supaya ia tidak berlalukan, jadi dia hijau seterusnya. Jadi objektif program KBT inisiatif bersepadu menangani masalah penyelenggaraan dadah serta dan pencegahan sosial itu adalah pertama untuk meningkatkan kolaborasi di antara 9 kementerian dan 15 jabatan. Di antara kementerian tersebut adalah
ya, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Dalam Negeri sendiri, Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang ketiga, keempat, Kementerian Belia dan Sukan. Kelima, Kementerian Kesihatan Malaysia. Kementerian Komunikasi yang keenam, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Luar Negeri. Jadi 9 kementerian ini terlibat. Dan dalam itu ada 15 jabatan kolaborasi ini. Yang di antara jabatan-jabatan ini ialah Polis Diraja Malaysia, Penjara Malaysia, Custom, Rela, Jabatan Penguasaan Maritim, Jabatan Pendidikan Negeri, Jabatan Pendidikan Tinggi, Jabatan Belia dan Sukan, Jabatan Penerangan, Jabatan Kebajikan, JPJ, Jabatan Pertanian, Agensi Kawalan Sepadan, Lembaga Penurut dan Pembangunan Keluarga Negara, dan juga akhir sekali Jabatan Kimia. Jadi 9 ni kita tekad kolaborasi, kita nak tengok semua sudut dari sudut kita terlibat. Ya. Dan seterusnya kita memperkasakan fungsi dan peranan NGO dalam menggerakkan program di peringkat komuniti. Ini perlu tuan-tuan, peranan dan fungsi itu kita gerakkan. Kita gerakkan dari inisiatif baru ni, kita buatkan gerakannya. Pada tahun lepas kita ada bajet dia tuan-tuan. Ya. Tapi saya tahun ni mungkin tak ada. Tahun ni tahun lepas ada. Mana kita menggerakkan peranan ini. Tapi dia tak perlukan, kalau ia ni perlukan kita kasakan mereka supaya melibatkan mereka dalam pergerakan program dalam program komuniti. Seterusnya tuan-tuan, meningkatkan nilai adab dan etika dalam menerapkan rasa kecintaan dan keperhatian menurut kluster jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Dan seterusnya memperdaya upayakan memilihkan peranan komuniti dalam mengekalkan kesejahteraan hidup. Kita daya upaya tingkatkan lagi peranan komuniti itu dalam mengekalkan, memilihkan peranan komuniti itu sebagai ejen perubahan kita. Dia sebagai kami ejen. Kita perlu ada ejen-ejen dalam ni supaya dia bergerak dan terus mencegah daripada kita terus pengambilan data. Melalui tindakan kolaboratif ini antara ADK dan rakan sejaji Serakan kita, diharap permintaan dan penaruhan data dapat disekat dan berbagai lapisan masyarakat dapat disantuni melalui program yang dilaksanakan bersama-sama dengan berbagai agensi, NGO dan komuniti. Jadi perlibatan tuan-tuan melibatkan semua agensi tadi dan melibatkan semua komuniti dan juga keseluruhan orang. Wow, tuan-tuan. Itulah di antara yang perlu kita kata, kita baik mencegah dulu. Barulah kita ni kecigahan. Itulah tema kita pada tahun ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Suhaimi di atas penjelasan mengenai lebih baik cegah. Inilah al-wiqayah khairun min al-ilaj. Prevention better than cure. Maksudnya cegah tu lebih baik daripada merawat. Sebab itu di AEDK kita banyak memperkasakan program-program pendidikan pencegahan dadah. Seperti hari ini yang kita laksanakan program Tomorrow Leaders. Yang mana ini adalah satu lagi sub-program daripada program-program di bawah pendidikan pencegahan. Di dalam pendidikan pencegahan ni kita fokuskan kepada 4 segmen utama, iaitu keluarga bebas dadah, yang keduanya pendidikan bebas dadah, yang keempat tempat kerja bebas dadah, yang akhir sekali adalah komuniti bebas dadah. So untuk program Tomorrow Leaders ni di bawah kluster institusi pendidikan bebas dadah. Ini untuk di peringkat IPT. Untuk peringkat rendah dan juga peringkat menengah kita ada program Pintar di peringkat sekolah rendah, manakala kita ada program Shield di peringkat sekolah menengah. Sebab kita ni kena masuk semua. Bila sebut tentang pencegahan dadah, kita tak boleh fokus satu pihak. Sebab pencegahan ni dia bersifat holistik, dia bersifat menyeluruh. Semua akan terlibat. Melainkan program-program yang bersifat pemulihan. Program-program pemulihan kita dah ada dah. Kita punya fokus sasaran kita, iaitu mereka-mereka yang telah terjebak dengan masalah penagihan. Itu adalah mereka, klien-klien kita ataupun mereka yang terjebak dengan masalah penagihan adalah fokus untuk program-program pemulihan. Tetapi untuk program pencegahan, dia adalah bersifat menyeluruh. Semua sekali terlibat. Tak kira lah anak kecil ke, golongan remaja ke, golongan kanak-kanak ke, golongan belia ke, golongan dewasa ke, maupun warga tua. Semua terlibat dalam program-program pendidikan pencegahan dadah. Jadi saya berdasarkan apa Tuan Suhaimi terangkan tadi,
sangat penting program-program pendidikan pencegahan dadah ini ataupun program kesedaran awam ini diperluaskan di semua peringkat supaya apabila negara kita ni kita dapat mengurangkan permintaan terhadap pengambilan dadah, insya-Allah apabila supply itu semakin lama semakin tak ada, maka permintaan itu akan berkurang. Yang kita tinggal hanyalah penagih-penagih yang sedia ada saja. Bila tak ada penagih baru, maka tidak akan wujud penagih berulang. So, kita hanya fokus kepada penagih-penagih berulang. So, bila penagih baru ni tak ada, tidak wujud, insya-Allah satu kawasan itu, contohnya kawasan berisuka tinggi di Johor ni, contoh di Parit Sulong, tahun 2019, 2020, Parit Sulong ni termasuk dalam kawasan inisiatif bersepadu, KIB, yang mana semua jentera kerajaan, semua komuniti, semua NGO bergabung menggerakkan program-program pendidikan pencegahan dadah, rawatan pemulihan dadah di kawasan tersebut. Dahulunya kawasan itu warna merah, sekarang ni tahun akhir 2020, kajian menunjukkan kawasan itu bertukar menjadi hijau. Salah satu faktornya adalah dahulu di Parit Sulong menjadi transit untuk pengedaran dadah, dan juga terdapat juga penagih-penagih dadah yang tinggi di kawasan tersebut. Tetapi sekarang ini isu pengedaran dadah dah tidak wujud di Parit Sulong. Mereka beralih kepada kawasan-kawasan lain. Sebab itu di program KBT ni ataupun program kawasan berisuka tinggi ni sangat penting dilaksanakan sebab kita menggerakkan dasar dadah negara yang melalui 9 agensi dan 9 kementerian, melibatkan 15 agensi kerajaan untuk bersama-sama, bukan kerajaan saja yang bergerak, tetapi sektor swasta, NGO dan juga komuniti bergerak bersama kami untuk memastikan, menggerakkan dasar dadah negara untuk memastikan setiap kawasan itu harmoni dan bebas daripada isu-isu penyalahgunaan dadah. Namun, aspek penting dalam kalangan kita ni semua adalah menyampaikan maklumat. Itu yang paling penting. Kita memerlukan informasi. Kami di ADK memerlukan informasi untuk kami memastikan kawasan tuan-tuan itu tidak ada masalah penagihan. Okey. Berbalik kepada ahli panel kita yang kedua. Okey. Encik Ahmad Fuad, pada pandangan tuan, mencegah atau merawat, mana yang lebih baik? Dan apakah yang perlu dilakukan oleh beliau di luar sana agar diri mereka sentiasa bebas daripada masalah penyalahgunaan dadah, substan dan pelincangan sosial? Boleh, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin yang biasa kita dengar. Peribahasa ni biasa mencegah lebih baik daripada mengubati. Bila diberi pilihan untuk saya pilih mencegah ataupun merawat, saya akan pilih mencegah. Sebab apa? Peribahasa ini juga selalu kita dengar, peribahasa ini juga selalu menyarankan agar kita sentiasa berhati-hati sebelum berlaku kerosakan ataupun kemusnahan dan ataupun kehancuran daripada satu penyakit dan yang akan berlaku pada diri kita. Setiap penyakit ada penyebab dan juga dengan kemusnahan ada kuncinya. Oleh sebab itu, kita perlu mencegah daripada berlakunya kerosakan diri kita sendiri daripada penyakit. Penyakit ini adalah dadah. Merawat adalah satu, setelah bila berlaku satu penyakit tu, kita akan baru merawat. Maksudnya kat sini daripada diri saya lah, pilihan saya memang saya akan pilih mencegah. Mencegah lagi elok daripada mengubati. Kerana apabila kita dah sakit, akan berlaku musnah dan penyakit adalah lebih susah untuk dipulihkan. Contohnya macam kita terlibat diri dengan dadah. Bila kita dah terlibat sekali, bila kita dah terjebak sekali, bila kita dah terjebakkan diri kita dalam penyalahgunaan dadah, maka untuk kita berhenti memang amat sukar. Untuk kita pulih pun juga amatlah sukar.
Jadi memang slogan yang digunakan oleh ADK, mencegah lebih baik dari mengobati, itu sangat inilah berguna untuk diri saya dan belia-belia di luar sana. Konsep ni juga memberi penekanan kepada usaha, mencegah seseorang itu daripada terjebak dengan dada ataupun aktiviti penyalahgunaan sosial. Yang sekarang sangat ketara untuk belia-belia di luar sana. Masalah sosial dan masalah terjebaknya diri dengan dadah sangat-sangat menakutkan. Sebab tu saya selalu pesan bila saya berceramah ataupun bila saya berkongsi pengalaman dengan adik-adik belia di luar sana, selalu saya sebut, sekali kita mencuba, seumur hidup kita akan sengsara. Itulah dadah. Jadi kat sini, saya harap adik-adik belia di luar sana tak perlu ataupun jangan sesekali memberanikan diri untuk kenal apa itu dadah, untuk tahu apa itu dadah. Sebab dadah ni, dia adalah ubat, dia adalah penyakit. Tak ada penawar. Oleh itu, adik-adik juga perlu, para belia juga perlu selalu mengikuti aktiviti-aktiviti yang NGO lakukan. Salah satu caranya untuk kita mengelak diri kita terlibat dengan dadah, kita ikut aktiviti yang NGO lakukan. Contohnya, paling senang kita ambil daripada majlis belia. Majlis belia ni dia kerap melakukan aktiviti mendekor rumah, membantu golongan-golongan asnaf. Daripada program tu juga, salah satu cara untuk kita mengelak daripada diri kita terjebak dengan dadah. Lagi satu cara, berkawan. Bila kita nak berkawan pun, kita kena pilih kawan kita. Sebab apa? Salah satu punca disebabkan macam mana seseorang itu boleh terlibat dengan dadah adalah percamburan. Adalah daripada pergaulan. Daripada pergaulan itulah kita akan terjebak. Daripada pergaulan itulah kita akan terlibat. Kita akan terlibat dengan dadah. Jadi, cara untuk mengatasinya, kita kena sentiasa. Kita kena sentiasa mengikut program-program NGO. Kita kena sentiasa sibukkan diri kita. Kita kena sentiasa ikut program-program yang dibuat oleh ADK untuk mengelak dan untuk mengatasi masalah terlibat dengan dadah. Maksudnya kat sini, bila kita selalu ikut aktiviti-aktiviti yang dibuat oleh contohnya majlis belia ataupun NGO, kita akan tumpukan fokus pada kemasyarakatan. Kita akan sibukkan diri kita dengan program-program. Jadi dalam masa yang sama dekat situ, kita dah telah menyelamatkan diri kita daripada kita terjebak dengan dadah. Lagi satu, kita kena sentiasa mengingatkan diri kita. Kita kena sentiasa takutkan diri kita untuk kita tidak terjebak dengan penagihan dadah. Untuk kita tidak terjerumus dalam penyalahan gunaan dadah. Sebab tu tadi saya tekankan bila kita berkawan, cara kita memilih kawan. Carilah kawan yang betul-betul boleh jadi sahabat. Jangan cari kawan yang betul-betul untuk kita senang saja. Bila waktu susah kita tak ada. Sebab ramai yang saya jumpa belia-belia dekat luar sana, bila kita tanya macam mana boleh terjebak dengan dadah, berpunca daripada siapa? Semua berpunca daripada salah pilih kawan. Cara pergaulan. Terlalu bebas. Sampai satu tahap kita tak ada sepadan untuk diri kita sendiri bergaul dengan kawan-kawan di luar sana. Dalam masa yang sama,
daripada situ juga kita akan terjebak dengan dadah. Okey, Tuan Moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Encik Fuad di atas peringatan kepada kita tentang peri pentingnya dalam pemilihan sahabat ataupun kawan kita. Teman hidup kita, kita perlu tengok siapa dia, latar belakang dia sebelum kita bersahabat dengan dia. Sebab itu Nabi sebut sebaik-baik manusia adalah yang baik akhlaknya. Bagaimana kita nak menilai sahabat itu baik ke tidak? Kita lihat dari segi tingkah lakunya, amalan dia. Orang yang kalau kita nak berkawan dengan sahabat ni, tengok kalau dia rajin pergi masjid, rajin solat, tak pernah meninggalkan solat, banyak berbuat baik, tak pernah mendahaka kedua orang tua, itulah sahabat yang sebaik-baik sahabat. Tapi yang menjadi cabaran kepada kita adalah ramai dalam kalangan kita ni, anak-anak kita ni, seawal sekolah rendah pun dah ada berani hisap ukur. Ini disebabkan pengaruh rakan sebaya. Macam sahabat kita sebut tadi, dan Cik Puan sebut tadi, pengaruh rakan sebaya ni sangat kuat dalam kalangan belia kita ini. Sebab itu kalau kita melihat pada statistik AADK, sebanyak 53% punca seseorang itu terjebak dengan masalah penagihan dadah datang daripada pengaruh kawan. Dan punca seseorang itu terjebak dengan mulanya seseorang itu menjadi penagih dadah datangnya daripada rokok, daripada sebatang rokok. Dan kita kena ingat, tak semua perokok itu adalah penagih dadah, tetapi semua penagih dadah itu adalah perokok. Itu kita kena faham konsep tersebut. Sebab itu tuan-tuan, adik-adik yang dirahmati sekalian, konsep memilih kawan ini sangat penting. Jangan bila kita dah terjebak, kita rasa menyesal. Dadah ni, once kita dah ambil, dia akan duduk dalam kepala otak berjambul kita ni. Dia akan duduk dalam otak kita. Dia takkan keluar. Dia akan kekal. Sebab itu, untuk kita merawat pulih seorang penagih dadah tu sangat sukar. Sebab mana ada ubat untuk hilangkan masalah penagihan di otak mereka? Tak ada. Ingatan dadah tu tetap ada. Contohnya lah, kalau kita bukan penagih pun, kalau kita makan satu tempat tu, sedap masakan dia. Dunia masakan memang sangat sedap. Masa kita kecil-kecil kita makan nasi lemak dekat satu lorong ni, memang sedap nasi lemak dia. Kita dah besar umur dah 40 tahun, kita lalu kawasan rumah tu, kita akan nampak, ini dulu ni ada satu makcik jual nasi lemak, sedap gila, sekarang tak ada dah, meninggal. Bayangkan, kita nampak tempat dia, kita dah ingat, dah trigger, maksud kita ingat nasi lemak tu sedap. Apatah lagi dadah. Dadah ni, seseorang yang ambil tu, nak hilangkan perasaan ingatan dia terhadap dadah tu, sangat susah. Masalah ketagihan boleh buang. Masalah sakit-sakit badan kita boleh rawat. Kita memang mana-mana kita punya klien yang keluar daripada pusat pemulihan dadah kita, mereka sihat walafiat. Tak ada sakit, tak ada apa, semua bagus sihat. Tetapi yang menjadi cabaran mereka adalah apa dia? Ibarat macam lagu kumpulan Swine. Rindu serindu-rindunya. Ini kalau dia tak boleh menanganinya, ataupun kalau jati diri dia tak kuat, dia akan relapse, dia akan jatuh balik. Sebab itu sokongan moral sangat penting. Sokongan keluarga, sokongan rakan-rakan, sokongan komuniti untuk merawat pulih mereka yang sedang dalam tempoh pemulihan ini sangat penting. Itu akan menyebabkan mereka kekal pulih kalau sekiranya mereka ada sokongan. Kalau sebaliknya, masih wujud stigma dalam kalangan masyarakat terhadap penagih dadah, maka mereka akan relapse. Mereka akan termasuk dalam kes-kes penagih berulang. Okey. Jadi, saya nak terus kepada ahli panel kita yang ketiga. Di pusing yang kedua ni, saya nak terus kepada ahli panel kita yang ketiga, Cik Mes Hafizam. Okey, dari sudut pandangan tuan, Cik Mes Hafizam, dari manakah masalah pelancongan sosial ini bermula? Apakah cadangan tuan untuk membantu belia berisiko tinggi agar tidak terjebak dalam masalah penyalahgunaan dadah, substan dan pelancongan sosial? Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menjawab soalan daripada Tuan Moderator berkenaan dari sudut pandangan saya. Dari manakah masalah pelancongan sosial ini bermula?
Yang pertama dari rumah. Okey, ibu bapa wajib mengambil berat terhadap anak-anak, mengambil tahu apa yang anak-anak buat, ambil tahu ke mana dia pergi, menitik beratkan bab-bab soal agama. Jika kita membiarkan dan tidak mengambil tahu masalah anak-anak ini akan terjadi. First, masalah pelecehan sosial. Okay. Semua harus mengakui kegagalan dalam sistem kekeluargaan dan rumah tangga adalah salah satu punca utama golongan belia terjebak. Okay. Keduanya dari persekitaran. Senang kata dari pengaruh rakan-rakan sebaya atau rakan-rakan sekeliling kampung atau bandar. Kan. Kadang-kadang bila pergaulan bebas, ini terjadi, mulalah mereka akan terjebak dengan kerja-kerja tidak bermoral. Mula-mula dia try isap rokok. Isap rokok dulu. Lepas tu dia try isap lain, isap ganja, try ais atau shabu. Okay. Kepala nak goyang sikit, telan Ramen 5, iaitu tu biji yang warna merah tu. Okay. Try minum air ketum. Okay. Dan bila dah terjebak, semua tu mesti nak gunakan duit, betul. Bila duit tu habis, mulalah terpaksa meragut, mencuri, merompak dan sebagainya. Ini adalah satu faktor kurangnya amalan kerohanian yang menyumbang kepada penyalahgunaan dadah. Okay. Yang ketiganya, bila dah di Institut Pengajian Tinggi, di tempat baru, okay, masalah kejutan budaya, culture shock. Okay. Di dalam persekitaran baru, di IPT mungkin kebebasan yang tidak ada di dalam rumah. Okay, bila kita kat rumah, mungkin selalu dipantau oleh ibu bapa, penjaga. Tapi bila di IPT, mulalah bebas. Tersalah pilih kawan, mula terjebak dengan budaya sosial yang tidak sihat. Kadang tekanan hidup dalam aspek kewangan pun menjadi salah satu pelajar IPT memilih jalan mudah dengan melepaskan tekanan tersebut melalui penyalahgunaan dadah. Okay, bagi menjawab cadangan untuk membantu belia berisiko tinggi agar tidak terjebak dalam masalah penyalahgunaan dadah, untuk belia lah. Okay. Peranan majlis belia. Okay. Daerah adalah memastikan setiap persatuan belia di akar umbi. Kita contoh di daerah, kita ada akar umbi persatuan tunggal, gerakan belia Pak B, cawangan, daerah, kawasan. Kita ada KBBT untuk India. Kita ada GBBM untuk China. Kita semua ada. Okay, kita mengolek data-data belia untuk mengenal pasti belia-belia yang berisiko dan belia-belia yang bermasalah. Okay, bila adanya data belia ni, barulah kita dapat merancang apa program yang diminati. Contoh sukan, e-sport atau gotong royong dan sebagainya lah. Ia dapat menarik minat kepada golongan-golongan belia bermasalah ini dari terus terjebak dengan penegahan dadah. Okay, yang kedua, bekerjasama erat bersama dengan skuad ADK di daerah dengan bersama-sama turun padang ke lapangan dalam memastikan golongan belia bermasalah ini untuk memberi kesedaran tentang bahayanya penyalahgunaan dadah dan turut terlibat dalam tindakan dan pemantauan di dalam komuniti. Ketiga, kita pastikan setiap program mesti ada pengisian, bukan program one-off atau program short sendiri. Okay, mesti ada perancangan dan ketelitian supaya lebih menarik minat mereka. Okay, keempat, meminta pihak ADK perlu proaktif dalam merencana segala plan pencegahan bersama NGO. Contoh yang kami dapat itu geran-geran berbentuk program. Okay, program peluang kerjaya seperti program inisiatif bersepadu yang kami buat, iaitu khusus gunting rambut, bengkel penamaan cendawan, bengkel untuk wanita muda, itu contohnya. Okay. Untuk pelajar IPT, pihak IPT atau perwakilan pelajar perlu peka atau cakna dengan permasalahan yang dihadapi oleh pelajar IPT bagi mencegah daripada terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Yang kedua, pihak ADK
mesti bersama dengan IPT untuk menyediakan program-program mengenal kesan pengambilan dadah yang kerap dianjurkan agar belia-belia di IPT rasa takut dan beringat jika ada di kalangan mereka yang terdedah dengan bahayanya dadah, iaitu pengaruh rakan sebaya. Itu pandangan saya. Sekian. Terima kasih kepada Cik Mesa Fizam di atas penjelasan beliau mengenai cadangan-cadangan yang perlu ditambah baik ataupun dinilai semula oleh pihak AADK bersama NGO untuk memastikan program-program yang dijalankan ini sentiasa mempunyai impak yang positif kepada sasaran objektif kita. Okey, kita dah selesai kepada ahli panel yang ketiga dan pusingan kedua pun dah selesai. Jadi saya nak terus kepada rumusan forum kita pada hari ini, yang mana saya minta rumusan daripada setiap panel memberi sedikit rumusan untuk pengharapan lah kepada peserta kita. Masa diberikan dalam 2 ataupun 3 minit. Okey, saya mulakan dengan Tuan Suami untuk meneruskan rumusan kita yang pertama. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator, perintah rumusan kita ni. Saya untuk meningkatkan lagi kita punya seminar, kita nak tetapkan bahawa walaupun dalam keadaan kita pandemik sekarang ni, ADK tetap serve masyarakat, tetap membantu, tetap mengadakan perkhidmatan. So don't worry lah, kita tetap mengadakan perkhidmatan, kita berada di mana-mana, walaupun ini kita tetap berada menggunakan perkhidmatan yang terbaik. Yang kedua, mana kita punya tema tadi, kita lebih baik lebih baik cegahan tu saya rasa perlu, kerana kita akan membantu kita punya semua orang supaya stop dengan bidara dan to stop, dan kalau boleh delay dan to stop mereka dalam cakap. Di mana tadi moderator kata, ialah pengalaman saya, kalau mereka dah ada dadah di kepala mereka tu, trigger tu dah lain. Pengalaman saya kadang-kadang di pusat penasihat pusat, bila mereka dah ada trigger benda tu yang berkaitan dengan dadah, contohnya lah nanti askar, dia pakai baju askar, bila dia nampak baju askar dia dah mula trigger. Itu antara faktor-faktornya, dia dah mula trigger. Jadi yang sebenarnya kita tengok tema ni balik, dia adalah satu benda yang saya katakan oleh tadi kedua panel tadi, dia antara faktor-faktor untuk kurangkan faktor risiko kita supaya tidak ada risiko. Yang kedua, dia sebagai faktor lindung pada kita supaya kita terus terus terhindar daripada dadah. Dan yang ketiga ialah kita sama-sama masyarakat, mana yang kita katakan, mana yang moderator kata tadi, kita menghijaukan itu adalah sama-sama kita adakan masyarakat. Macam masyarakat saya di kawasan tempat saya ni bagus. Mereka tak boleh nampak satu benda-benda yang agak positif ke dadah, mereka akan pindah. Nampak kuat dia, mereka akan pindah. Itu juga KDP kawasan kita. Dia nampak benda-benda yang agak ni, edaran dan berlaku dan sebagainya, cepat-cepat meninjau dan tidak. Ini sama-sama, ini adalah sama-sama kita masyarakat bersama membina untuk kita lebih baik cegah, dan daripada kita kalau dah merawat tu dah secondary. Jadi kita mencegah, kita terus mengambil dadah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Suami. Satu rumusan yang ringkas dan padat. Mudah-mudahan para peserta dapat mengambilnya sebagai satu panduan untuk kita meneruskan kehidupan kita yang lebih bermakna. Dan seterusnya rumusan Encik Ahmad Fuad, silakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Saya cuma nak berusaha sikit lah pasal isu ni. Yang saya suka ingatkan, dalam masa pandemik COVID ni, kita jangan terlalu takut sangat dengan COVID. Kita jangan lupa, dadah juga bahaya. Bukan COVID je yang bahaya, dadah juga bahaya. Sebab apa? Dadah ni dia akan musnahkan hidup kita, dia akan membinasakan hidup kita. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua harap dapat membantu pihak AADK menyalurkan maklumat sama ada daripada kalangan keluarga ataupun kalangan kawan-kawan yang terjebak
yang terjebak dengan dadah dan kita sama-sama membantu. Kita sama-sama membantu di orang yang terjebak dadah untuk kita pulihkan seperti jadi manusia biasa. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan semua dapatlah menyampaikan maklumat, menyalurkan maklumat tentang bahaya dadah pada rakan-rakan, pada sahabat-sahabat yang telah terjebak dengan dadah ataupun yang belum lagi terjebak dengan dadah. Dan salurkan maklumat juga kepada pihak ADK mana-mana belia yang terlibat untuk kita membantu, untuk kita memulihkan seorang itu daripada sesungguh dalam dunia bagian. Terima kasih Tuan. Okey, terima kasih kepada Encik Ahmad Fuad. Terusnya rumusan daripada Cik Mes, silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Okey, rumusan mencegah adalah permulaan yang terbaik berbanding merawat. Okey, aspek pencegahan ini dapat menjimatkan kos dalam menjalankan program merawat. Justru itu semua pihak iaitu kerajaan, AADK, pihak IPT, keluarga, komuniti setempat dan NGO perlu cakna dan memainkan peranan masing-masing. Kita tidak menuding jari antara satu sama lain. Harapan dari Majlis Belia, saya juga mewakili Majlis Belia Negeri Johor, adalah dapat memastikan program-program atau aktiviti-aktiviti yang telah dianjurkan dapat dibuat dengan sistem berkala, iaitu sistem sentiasa, okey, setiap bulan atau 3 bulan sekali atau ditakwimkan setahun, supaya kita dapat lebih memfokuskan kepada permasalahan belia di luar sana serta belia-belia di IPT untuk mengurangkan aktiviti yang tidak sihat. Okay? Dan juga Majlis Belia mengharapkan sokongan dari semua agensi-agensi kerajaan termasuk IPT bersama-sama dapat membantu untuk melaksanakan apa jua program-program atau aktiviti-aktiviti untuk memastikan belia-belia di negeri Johor tidak terjerumus ke lembah dadah pidana ini. Okay? #dadah terkawal 2025. Belia bercita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Mr. Fizam di atas rumusan beliau tadi. Jadi untuk kita ada sesi seterusnya iaitu sesi soal jawab daripada peserta kepada ahli panel kita. Saya buka dulu. Kalau sekiranya ada soalan yang ingin dikemukakan daripada para peserta. Macam mana penganjur? Kita tunggu respon daripada para peserta. Kalau sekiranya ada soalan-soalan yang ingin dikemukakan, boleh tuju ke mana-mana panel kita. Okey. Tes. Ni kita tunggu. Kita punya penganjur kita baru masuk. Kita masih Puan Hafiza. Macam mana Puan Hafiza? Ada soalan daripada para peserta untuk dikemukakan kepada panel kita? Nampak bunga aja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Zuan dengar tak Cik Zuan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada saya seorang ni daripada Zufri Haikal. Dia bertanya tentang boleh terangkan tak untuk sukarelawan anti dadah ni, macam mana nak jadi sukarelawan anti dadah Cik Zuan? Silakan Cik Zuan. Okey, untuk menjadi sukarelawan anti dadah. Okey, ianya mesti berumur 18 tahun. Ini nak kemukakan serahkan kepada ni lah Encik Suami, Tuan Suami kita untuk menjawab bagaimana kita nak jadi sukarelawan anti dadah tu. Silakan Tuan.
sukarelawan untuk dadah ni dia berumur 18 tahun ke atas kan. Jadi dia bolehlah melalui di daerah masing-masing. Kalau tuan-tuan di daerah tempat Hujan Batu Pahat bolehlah berjumpa dengan Batu Tinggi Cik Mahat kan. Dan kita pun dalam konteks Islam kita pun nak dalam konteks untuk jadikan skuad anti dadah ni sebagai masukkan sebagai dalam AWS kan, supaya dia boleh bertindak dan bergerak dan seterusnya. Jadi masuklah skuad dadah ni untuk dibantu kita dalam mengadakan aktiviti program-program itulah. Itu je. Okey, jadi untuk informasi yang seterusnya, untuk anda yang berminat ingin menjadi sukarelawan yang tidak ada atau skuad yang tidak ada AEDK, boleh terus masuk ke Google, type di permohonan skuad yang tidak ada secara online, nanti dia akan keluar permohonan secara online, boleh isi terus data-data tersebut, nanti dia akan sampai untuk diluluskan. Dan insyaAllah salah satu tujuan skuad yang tidak ada ini adalah menjadi mata dan telinga kepada AEDK untuk memastikan isu-isu penyalahgunaan dadah yang berlaku di lokaliti masing-masing dapat diselesaikan. Okey, seterusnya, soalan seterusnya. Okay, ada sekejap. Ada soalan daripada peserta di Facebook. Soalan ni berbunyi begini. Kewujudan dadah jenis baru amat menggusarkan. Bagaimana nak mengenal pasti atau menjauhi jenis-jenis dadah yang jenis baru ni? Kita beli ADK pun gusar juga kan? Cik Izzuan. Mungkin ada antigen yang mungkin nak kongsikan pengalaman atau macam mana cara-cara untuk menjauhi dadah jenis baru ni. Okey, soalan ini tentang kewujudan dadah-dadah baru. Okey, saya boleh serahkan soalan ini kepada Cik Suhaimi, tetapi untuk kesan pengambilan dadah ni saya akan serahkan kepada Encik Fuad untuk berkongsi. Jadi saya teruskan kepada Encik Suhaimi untuk menerangkan tentang kewujudan dadah-dadah baru ni, apa kesannya kepada kita. Silakan. Dadah. Encik Suhaimi, tu mute. Okey. Kesan dadah baru ni dia banyak kesan banyak pada kita punya dari segi kita punya menyebabkan psikosis. Psikosis ni menyebabkan kita akan rasa kesan-kesan psikosis ni menyebabkan kita dalam peringkat psikosis ni menyebabkan kita tidak boleh bertindak secara baik dan kita mengamalkan tindakan-tindakan yang macam seorang psikiatrik. Tapi sebenarnya dadah baru ni amat berbahaya berbandingkan yang lepas. Dan dulu dia tidak memiliki kesan yang sangat. Sebabnya sekarang ni kalau kita tengok ramai di antara penagih-penagih kita ada kesan-kesan sampingan yang menyebabkan pemikiran mereka, mengganggu pemikirannya, menyebabkan mereka bertindak secara luar. Itu yang sebabkan kita kena hati-hati dengan dadah baru ni. Jadi dia panggil psikosis. Sebenarnya psikosis lama kelamaan kita ambil dia akan jadi psikiatrik. Jadi sebabnya kita boleh dadah baru ni cepat-cepat kita bertindak supaya kita buat rawatan secepat yang mungkin. Kalau tidak, kita tak stop mengambilnya, dia akan menyebabkan kita jadi teruk dan dia melibatkan kita jadi situasi dan mengikut kepada pakar-pakar psikiatrik. Sebabnya di peringkat awal, dadah jenis yang baru ni agak berbahaya. Jadi kita kena hati-hatilah kepada tuan-tuan. Itu sebabnya kadang-kadang kenapa kita tengok seorang pengalaman saya seorang lawyer dia boleh bercakap dalam 5-6 kali dia boleh berlawan dengan lawyer lain sebab dia menggunakan dadah baru yang lebih menggunakan dia confident. Dia boleh tak tidur beberapa malam. Dia boleh kalau sudah pula dia boleh membaca dan seterusnya dia lagi sampai 2-3 malam. Itu antara faktor-faktor yang menyebabkan dadah baru lah. Itu yang saya dapat komenkan lah. Okay. Terima kasih kepada Tuan Suhaimi di atas penjelasan mengenai jenis-jenis dadah baru ni. Kesan dia psikosis. Senang cerita kalau dia non-stop ambil dadah-dadah ni, dia akan jadi gila lah. So kalau kita kena faham dadah-dadah baru ni salah satunya adalah disebut sebagai NPS, New Psychoactive Substance. Iaitu dadah-dadah yang boleh
mengganggu sistem pusat atau otak kita berfungsi dengan baik. Kalau sekiranya kita membiarkan dadah ini masuk dalam otak kita dengan terlalu banyak, mungkin satu masa nanti kita akan jadi gila. Duduklah kat tentang rambutan, duduklah kat sudah bahagia. Kita tak nak berakhirnya di situ. Okey. Jadi saya nak beralih kepada Encik Ahmad Fuad. So kesan dadah ni macam mana kalau sekiranya mereka ambil? Saya tuan moderator. Okay, kesan-kesan bila kita mengambil dadah yang akan berlaku pada diri kita. Salah satunya bila dadah-dadah moden, dadah-dadah yang jenis sekarang ni, semua ke arah mental. Dalam masa 3 bulan ataupun dalam masa 2 minggu, kita akan berhalusinasi, kita akan bercakap sendiri. Sebab tu sekarang banyak kes di luar sana, kes bunuh diri, kes pergaduhan. Sebab bila kita ambil dadah-dadah sekarang ni, kita akan mengalami, maksudnya macam kita tak boleh nak berfikir apa yang kita buat. Kita tak boleh nak tahu yang kita buat ni sama ada perkara baik ataupun perkara yang buruk. Sebab tu sampai satu tahap boleh berlakunya pembunuhan, boleh berlakunya gantung diri. Macam Tuan Suhaimi cakap tadi, ke arah mental, pakai sekretari. Dia akan main kita punya mental. Daripada situ kita akan berlakunya halusinasi lah. Kita akan bercakap sendiri, kita akan dengar bisikan daripada kuasa-kuasa gaib. Itu yang akan berlaku lah pada pengguna-pengguna dadah sekarang lah. Tuan-tuan. Terima kasih kepada Encik Ahmad Fuad. Itu dia kesan dadah yang baru ni. Kalau dulu dadah-dadah lama, opiate base, ganja, dia rekreasi drug. Dadah-dadah yang bersifat rekreasi untuk seronok, untuk relax, pasif, dia melemahkan, dia nakkan saraf tunjang kita, saraf pusat kita. Tapi dadah sekarang ni, dia bersifat agresif. Dia menyebabkan pengguna tu tidak tidur malam. Sampai masa nak merompak, nak mencuri, nak mengangkut pun menggunakan dadah. Apatah lagi nak merempit. Kebanyakan mereka menggunakan dadah-dadah, especially kalau kita lihat dadah yang paling tinggi sekarang ni adalah syabu. Mengatasi dadah jenis opiate base. Kalau di Batu Pahat sendiri, kalau kita tengok statistik pun, dadah syabu ni lebih kurang 65% berbanding dengan dadah opiat yang jatuh hingga 34%, diikuti dengan dadah-dadah lain. Itu kita kena ingat, dadah-dadah baru ni sangat berbahaya kepada otak kita. Sebab itu kita ada pushband yang menggunakan kaedah dual diagnosis, yang mana-mana mereka yang mempunyai psikosis, masalah mental akan diletakkan di dalam pushband tersebut supaya kita dapat merawat pulih. Sebab kaedah rawatannya berbeza dengan penagih-penagih lain. Okey. Soalan seterusnya, ada lagi? Ada tuan. Oh, sudah saya tutup ni. Okey, soalan daripada Facebook lagi. Dia kata begini bunyi dia. Assalamualaikum. Berdasarkan statistik 2020, hampir 77% yang terlibat dengan dadah adalah orang Melayu. Memang sedihlah. Yang boleh dikatakan tidak bekerja atau menganggur. Pada pendapat ahli panel, apakah punca ni? Bagaimana puncanya? Mungkin boleh kita kongsikan sikitlah cara-cara untuk kita bantu mereka ni. Okey, terima kasih. Okey. Lebih kurang 77% dalam kalangan kaum ataupun etnik yang terlibat dengan dadah adalah mereka yang berbangsa Melayu. Ini kita sedia maklum, daripada dulu hingga sekarang tak pernah menurun. Memang orang Melayu johan kat situ. Jadi saya minta pandangan daripada Tuan Suhaimi, bagaimana kita nak mengatasi masalah ni? Apakah psikologi orang Melayu menyebabkan mereka ni mudah terima, mudah terpengaruh dengan penyalahgunaan dadah? Silakan Tuan. Terima kasih Tuan Moderator. Soalan tu dengan registrasi menunjukkan orang Melayu betul yang Melayu. Jadi kebanyakannya kita kena tengok dari banyak sudut lah tuan pada yang pendengar semua. Kadang-kadang pertama ialah kita punya pergaulan kita, pergaulan bebas kita tu. Kita kena tengok, kita kena kenal kawan-kawan kita.
sebabnya contohnya kita sebagai ibu bapa, contohnya saya sendiri ya, pengalaman saya kalau anak-anak kita berkawan, kita kena kenal anak-anak kita berkawan. Contohnya saya, anak-anak saya yang berkawan semua saya kenal. Jadi kita kena tahu kenal, kita kena tahu pergaulan dia di mana, tahap mana dia. Kalau dia pergaulan dia setakat mana, kebebasan dia macam mana, itu antara faktor penting tuan-tuan. Kalau kita tak kenal orang, kita biarkan, itu antara faktor-faktor menyebabkan mereka mudah terpengaruh. Dan kita tengok dari segi dia punya pergaulan tu di peringkat mana. Kita mengenal mereka dan tanya dia macam mana. Yang sebenarnya itu pertama dari segi anak-anak kita yang muda-muda ni yang masih umur dalam 18 tahun ke atas ni kan, mereka bebas. Tuan, mute, tak dengar. Dengar ya? Tak dengar. Saya dah banyak cakap tau. Sorry. Okay. Jadi dia pertama tadi dari segi pergaulan mereka lah, pergaulan mereka. Itu remaja, mereka berkawan dengan ramai orang. Jadi kita sebagai ibu bapa, terutama kita masyarakat Melayu ni, kita kena ambil tahu. Kadang-kadang kita kena ambil tahu kawan-kawan mereka. Macam contohnya saya sendiri mengenali kawan-kawan semua anak-anak kawan-kawan saya. Itu yang saya praktikan dari mula-mula dia sekolah sampai dah sekarang. Kalau untuk tuan-tuan perempuan, anak saya sekolah dulu saya dah berada di banyak tempat di Pak Menteri kerja. Putrajaya balik kepada Kuala balik. Setiap saya kenal anak-anak kawan saya sampailah sekarang. Jadi itu antara faktor kita mengawal mereka cara dia tak perasan sebenarnya. Dia tak perasan, tapi saya bila dia datang rumah saya berkenal dengan dia, saya ambil nombor dia, saya nak tahu di mana setakat pergaulan dia. Dan di mana dia pergi, saya tahu. Itu satu dia kedua. Pergaulan tu kita kena jaga. Yang kedua, dari segi kontak kita keibubaan kita kena ambil peduli. Kadang-kadang kita, kalau suami isteri bekerja, dari pengalaman saya lah, masa saya berusaha, banyak faktor-faktor ini yang terlibat. Kenapa? Kita pernah dibawa oleh satu klien yang umur dalam 17 tahun. Tapi sedangkan bila kita tengok balik family dia. Bila kita panggil balik family dia mengaku bahawa dia tidak ambil peduli. Dia sibuk dengan mencari rezeki di luar, mencari kerja. Jadi dia terabaikan. Jadi kita buat nasihat, kita buat konseling bersama dengan keluarga dia setuju dan dia sih menangis bahawa dia tidak ambil peduli dan kita minta dia ambil tahu tentang anak-anak dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita sebagai ibu bapa ni kita kena caring lah. Kita kena tahu apa yang dia ambil, kalau dia isap rokok, apa rokok isap, kalau dia dah anak saya dah besar pun saya masih tanya lagi. Kita juga dengan bila dia keluar, kita tahu kadang-kadang siapa dia kawan tadi saya cakap tadi kan. Itu antara yang lain. Yang lain ialah dari segi pembelajaran mereka ya. Ini saya bercakap ini dari segi konteks pengalaman ya. Pengalaman saya setengahnya kita kadang-kadang sorry to say lah orang kita Melayu ni kadang-kadang kita terlalu inginkan anak kita berjaya. Contohnya kita nak tak ada call tu indong. Jadi kita di peringkat di mana tadi? Anak-anak kita dari segi konteks pembelajaran pun kita kena tahu. Saya kenapa tahu? Saya ini pengalaman saya cakap pengalaman tapi dari konteks kita nak anak-anak kita supaya berjaya. Kita kena tengok minat dia. Di mana tahap minat dia. Jadi kita ada contoh-contoh pengalaman kita di mana anak tak minat tapi kita paksa. Dia tekanan. Bila dia tekanan, dia sendiri akan mengambil benda-benda ni. Sebab pengalaman saya sendiri belajar di peringkat saya tu dah kerja baru belajar. Bila belajar saya ambil first degree saya tak tertekan tau. Mujurlah masa tu saya belum lagi kerja HDK. Masa tu saya kerja dengan jabatan lain. Tapi saya pun ada tahap nak mula tau. Sebab itu pengalaman tau. Jadi bila kita tak boleh nak buat subjek tu, kita nak buat juga. Jadi kita rasa susah. Jadi kita akan tend to buat. Itu yang kita dapati bahawa mereka terpaksa mendorong kepada mengambil benda-benda ni untuk orang skor. Tapi bila dia skor, dia skor untuk dapat subjek pelajaran yang bagus, tapi dia aniaya dia tak perhati dengan pelajaran tu sebab dia tak boleh bawa. Jadi dia terpaksa.
Jadi itu satu. Yang keempat minat dia. Kalau dia minat, minat pada grafik ke apa, prohit. Kalau dia minat di bidang ini, prohit. Contohnya klien saya tu, dia minat di bidang grafik, tapi mak bapak dia suami bidang bisnes. Jadi dia tak minat. Tapi bila dia ikutkan juga, tapi tahap dia habis degree, lepas tu bapak dia pasal untuk master, dia tak mau lagi. Jadi akhirnya dia masuk ke tempat kami. Dia masuk ke tempat kami bagi dukungan. Mak dia bapak dia realize. Mak dia perasan bahawa betul lah saya silap. Di mana saya nak tolong dia. Dia ada. Kadang-kadang dia tak pasal ikut mengambil kita punya bidang tu atas first degree dia. Tapi degree dia tak nak master tu. Dia nak ambil benda lain. Dia nak ambil benda yang dia suka. Jadi itu antara faktor-faktor yang kita ni. Pergaulan dari segi kita, family kena ambil tahu. Dan kita juga, jadi banyak orang cakap sebenarnya kalau broken family keluarga yang bercerai, sebenarnya saya tak putus juga. Kadang-kadang kita cakap putus, sebenarnya benda tu adalah kita punya didikan daripada awal. Tapi kadang-kadang pengalaman saya kalau kita ada kita ada family yang bercerai ini, supaya dia kena masa untuk anak sama-sama duduk. Okay. Sebab saya sendiri pernah ada dalam family saya bila saya tengok macam ni, saya tengok anak dia dalam harapan. Saya cakap dengan dia, okey, you kena buat untuk ni. Yang soal segi personal, suruskan segi. Tapi ini untuk anak-anak ini perjalanan, ni you kena take care. Sebab bila dia tak take care, dia tak ambil peduli, yang terus jadi benda-benda tu. Jadi Setuju. Terima kasih kepada itu antara faktor lah. Tapi macam mana pun kita cubalah mengurangkan keadaan itu semesta. Okey, Bang. kalau kita merujuk kepada tema AADK, tema Hari Anti Dadah Kebangsaan 2017, iaitu pencegahan bermula dari rumah. Itu bermaksud apa jugalah masalah pencegahan tu tidak boleh kita mulakan dekat luar, mesti daripada dalam rumah sendiri. Maksudnya peranan ibu bapa lah. Peranan ibu bapa sangat penting memahami kehendak positif anak. Kita kena faham tahap kehendak anak yang positif, kita kena sokong dan kita kena bagi dorongan kepada dia. Betul. Saya setuju dengan pandangan Tuan Suhaimi tadi. Manakala saya nak lihat pandangan Cik Mes, kalau kita merujuk kepada statistik ADK sendiri, dalam kalangan belia ni di Batu Pahat je 83% masalah penagihan dadah datang daripada belia. 73% masalah datang daripada belia di peringkat negeri Johor. Di peringkat Malaysia, 68% dalam kalangan belia terlibat dengan masalah dadah. Jadi apa peranan belia untuk memastikan masalah-masalah dadah dalam kalangan belia ini dapat dikurangkan? Terima kasih Tuan Moderator. Sebenarnya saya ni tak pernah pun terlibat dalam dadah dan tak pernah orang kata terjerumus dalam dadah. Tapi kita pernah bukan bersama, tapi pernah nampak dari mata kita bila kawan-kawan kita hisap ganja, minum ketum kan. Tapi pada saya lah, sebenarnya untuk mengatasi itu daripada diri sendiri sebenarnya. Tapi peranan pada NGO pun penting sebab kita kena perbanyakkan program-program di akar umbi. Contoh yang saya tadi bercerita berkaitan dengan persatuan belia tunggal atau persatuan belia di kawasan atau persatuan belia di akar umbi. Dia dah kena pasti, mesti dah kena pasti kawan-kawan dia yang terlibat dalam penagihan dadah. Dan justru itu pihak NGO ni ya penting menarik diorang untuk join bersama untuk pergi ke program-program yang diorang buat. Contohnya program-program khidmat masyarakat, program yang macam puasa kita buat program bubur lambuk, program baku makanan untuk diorang sentiasa busy dengan program-program yang kita aturkan. Itulah peranan sebenarnya daripada NGO. Itu saja. Okey, terima kasih kepada Cik Mas Hafizam. Baiklah, masa mencuburi kita sekarang dah jam 1.30. Cuma saya nak promosikan sikit boleh tak untuk short-term volunteer? Okey. Untuk silakan. Okey. Terima kasih Tuan Moderator. Okey, untuk short-term volunteer, kita nak promosilah sikit di dalam Johor. Okey.
Satu volunteer ini diinspirasikan oleh Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail iaitu TMJ sendiri. Khas untuk anak muda Johor yang mencari platform terbaik bagi membina jati diri melalui program-program kesukarelawanan. SB ini telah dirasmikan pada 21 Disember pada tahun lepas di Johor Bahru. Asas utama serta volunteer ini ditubuhkan adalah untuk menggalakkan penyertaan para belia khususnya di seluruh negeri Johor dalam aktiviti kemasyarakatan. Siapa yang ingin join boleh mendaftar di page FB Southern Volunteer. Di situ ada link dia untuk daftar. Setakat ni untuk sekalian SB kita telah menempatkan di pusat-pusat pemberian vaksin di PPV setiap daerah ada Southern Volunteer. Dan untuk 19 bulan ni kita mencari SB penggerak di lapangan untuk pendaftaran vaksin di AKUB iaitu di kampung dan di taman-taman. Bolehlah siapa-siapa yang nak berdaftar sebab di daerah sedang mencari Southern Volunteer penggerak. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Encik Miss Hafizam. Okey, jadi kalau ada adik-adik dan para peserta kat sini berminat nak masuk Southern Volunteers, bukan Southern Tigers ini Southern Volunteers. Nak join Southern Volunteers di bawah Duli Yang Mulia Tunku Mahkota Johor, boleh join. Selain daripada di daerah di dalam mungkin online ke boleh orang join. Encik Miss, cara nak menyertai itu macam mana? Kat dalam FB tu ada link dia. Kat situ kita ada link untuk join Telegram, join untuk FB, join untuk WhatsApp. Kat situ semua ada online semua. So boleh bagi alamat Facebook Southern Volunteer. Masuk. Search Southern Volunteer. Type saja Southern Volunteer di Ya, Facebook. InsyaAllah keluar dia akan keluar lah. Dia punya Betul. link untuk anda daftar sebagai peserta. Okey, umur tak kisah umur berapa? 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas. Kalau umur 60 boleh? Setakat ni ada yang daftar 60, dia nak terlibat sama. Sebab bila kita bab sukarelawan ni, dia sebenarnya tak fikir pasal umur. Tapi kita hadkan untuk 18 tahun ke atas lah, itu je. Okey, no limit lah. Maksudnya adik-adik yang berumur 18 tahun ke atas boleh join Southern Volunteers. Adakah untuk anak Johor saja ataupun orang luar? Setakat ni memang nama pun Southern, memang orang Johor. Tapi yang banyak pada yang macam IPT pun luar daripada Johor, tapi dia ada kat sini. So boleh join sekali. Boleh lah. Maksudnya mana-mana mereka yang menetap di Johor ataupun belajar di Johor boleh bersama-sama dengan Southern Volunteers untuk membantu masyarakat kita ataupun rakyat kita di luar sana. Okey. Baiklah, masa pun dah tamat Puan Hafizah. Macam mana? Nak teruskan lagi ke jawapan lagi? Okey. Ada lewat sana lah kalau kita nak teruskan pun. Okey. Kan peserta kita kan dari pagi tadi lagi Cik Izwan pukul 8 lagi dia bersama kita. Dah kemana? Jadi saya rasa setakat ini adalah untuk kali ini insyaAllah kita akan adakan lagi program Tomorrow Leader pada masa akan datang mungkin dengan kaedah yang lebih baik lah. Kalau hari ini banyak masalah teknikal, insyaAllah akan datang kita akan cuba atasi masalah-masalah teknikal ni. Okey. Macam mana? Saya rasa setakat ini sahaja. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada moderator dan panel-panel yang bergaya hari ini. Jadi jemputan daripada AADK Johor untuk forum mencegah atau merawat makin lebih baik kan. So kita dengar tadi yang lebih baik confirm lebih baik cegah kan. Kepada adik-adik semoga melalui forum dan dua lagi bersama penceramah kita tadi dapat diadaptasikan dalam kehidupan masing-masing. InsyaAllah semoga program ini beri sedikit sebanyak manfaat lah kepada adik-adik semua untuk menghadapi masa depan yang lebih panjang lagi. Kita tak tahu lagi masa depan kita ni macam mana. Sekarang dengan pandemik ni, so kita kena kuatkan jati diri kita supaya kita
dilibat dengan masalah penyalahgunaan dadah, substans dan pelancongan sosial. So, kita tingkatkan perlindungan, faktor perlindungan tadi Cik Suhaimi ada sebut, faktor perlindungan dalam diri kita dan kurangkan risiko-risiko. Pilih yang terbaik untuk hidup anda. Anda adalah future leader. InsyaAllah. Okey. Saya rasa itu saja. Saya bilang sekali tadi mungkin ada yang tak dengar. Saya bebe-bebe mulut ada berbuih kan. Tapi tak ada orang dengar. Ada masalah teknikal tadi. Okey. Tijen dan pautan dalam channel Telegram. Borang pun di dalam channel Telegram. So, peserta jawab borang pimpinan akan diberikan ECJ lah. Cuma ECJ mungkin hari ni dah kuota dah penuh. So kita akan sambung beri esok. So dalam masa 14 hari insyaAllah adik-adik peserta ni akan dapat ECJ lah. So saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi di lain program. Jangan left terus channel Telegram tu. InsyaAllah kita akan kongsi lagi program-program kita next time. Okey, Puan Fizura. Saya nak tutup dulu forum kita sebab forum ni belum tutup lagi ni. Dia ingat masa Alif ni keempat ni. Kita dah tutup lah. Masa Alif ni keempat ni. Lagi peluang. Saya tutup atau buka balik program nanti. Allah. Mungkin akan datang ahli panel kita yang keempat, Puan Fiza lah insyaAllah. Jadi sebelum itu saya nak menutup, anda boleh subscribe YouTube Mr. AADK di YouTube YouTube Mr. AADK dan juga ADK Johor. Kemudian menggalakkan menyertai squad, anda digalakkan untuk menyertai squad anti-dadah. Kemudian like Facebook AADK Johor dan juga agensi anti-dadah kebangsaan Malaysia. Sentiasa menjaga SOP dan elak keluar rumah tanpa perlu. Dan yang penting lebih baik cegah. Dan sila buat aduan kepada kami melalui talian hotline 019-626-2233. Okey, sedikit pantun sebelum saya tutup. Dadah itu tidak bertuan. Siapa terjebak akan merana. Apa yang baik jadikan panduan agar hidup lebih bermakna. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih moderator semua-semua. Alif Ania, terima kasih. Bye.